Assalamualaikum warahmatullahi. Hai semua. Okey, pertama kali aku nak ucapkan terima kasih lah kepada korang yang sentiasa tengok video aku, yang sentiasa singgah di channel aku. Terutama yang bagi mereka yang sentiasa komen. Ada mereka-mereka ni yang suka komen dalam video aku sampai aku ingat nama-nama mereka, cuma biasalah kadang-kadang aku reply, kadang-kadang tak. Terima kasih. Jadi kepada mereka yang tanya, Abang Raja tak buat short film ke, tak buat cermin mata boleh nampak kematian seorang episod 4 ke episod 5 aku tak ingat. Jawapan aku tak dapat nak teruskan lagi. Aku terpaksa tangguh sebab pelakon-pelakon aku semua sekolah. Jadi tak boleh nak buat apalah, diorang sekolah takkan nak kacau pula kan. Okey, jadi untuk aku nak teruskan buat video, tiba-tiba gelap, biasalah cuaca kan, cuaca siang. Aku buat video ni siang, kadang-kadang cerah, kadang gelap. Ni kalau gelap ni sorry lah kan. Okey, kalau pula apa, aku terpaksa buat video. Kalau aku tak buat video, aku tak post dalam 2-3 bulan nanti kan, berminggu-minggu, takut channel aku makin lama makin tenggelam. Jadi aku terpaksa buat video dan aku memilih konten untuk bercerita seram. Sebab apa aku pilih konten untuk bercerita seram? Sebab dulu masa aku bergelar sebagai seorang guru, kalau waktu relief tu aku suka cerita seram kat anak-anak murid aku, Darjah 1, Darjah 2, Darjah 3 kan, sekolah rendah. Dan mereka suka mendengar, jadi aku memilih cerita konten seram untuk aku kongsikan kepada korang. Okey, harapkan korang dengar sampai habis. Semoga enjoy. Okey, kita terus kepada cerita. Cerita ni macam ni. Okey, berlaku pada salah seorang guru aku. Guru yang mengajar aku tentang ilmu perubatan Islam. Okey. Beliau pun sudah kembali kepada rahmatullah, sudah meninggal dunia. Tapi semasa beliau bagi kuliah tu, memang aku ingatlah beliau di kuliah, beliau kongsilah cerita beliau apa yang pernah terjadi. Jadi aku ingatlah cerita beliau ni sampai sekarang dan memang menarik. Aku akan kongsikan kepada korang cerita beliau. Okey. Sebelum tu aku gelarkan beliau ni sebagai seorang ustaz lah, sebab beliau ni bukan mengajar ilmu perubatan Islam semata. Beliau ada juga mengajar ilmu fardu ain, fardu kifayah kepada orang ramai. Jadi aku gelarkan beliau ni sebagai seorang ustaz lah. Okey, cerita dia macam ni. Ustaz ni kan, dia setiap hari Selasa pagi, tak silap aku, dia mengadakan sesi rawatan bersama dengan pesakit. Ramailah pesakit datang jumpa dia. Macam-macam latar belakang. Ada yang sakit jantung, sakit kepala, sakit hati pun ada yang sakit kaki, dan paling ramai pesakit, sakitnya adalah sakit mengenai gangguan, iaitu histeria, sihir, santau, saka dan sebagainya. Cerita dia macam ni suatu sesi rawatan berlaku. Bukan, sebelum sesi rawatan berlaku, ustaz ni dia ada pembantu kiri dan kanan. Jelah, kalau orang kena histeria kan, korang pernah tengok kan orang kena histeria, dia punya agresif, dia tumbuk sampai kaca boleh pecah menendang, bersilat dan sebagainya. Jadi pembantu ustaz ni function dia get ready lah nak pegang pesakit yang agresif. Pesakit tu sebenarnya yang agresif tu bukannya pesakit tu sendiri, takkanlah dia nak tumbuk ustaz tu kan. Yang agresif tu adalah jin dalam badan pesakit tu. Jadi pembantu kiri kanan dia get ready lah. Sebab ustaz ni pun umur dia, masa cerita ni berlaku, umur dia dalam 60-an, 70-an macam tu. Jadi dalam keadaan umur macam tu, mana terdaya nak lawan orang yang tumbuk tendang dia kan. Jadi cerita macam ni berapa kali bila aku nak mula ni. Okey, cerita macam ni. Pada satu hari, semasa sesi rawatan sedang berlaku, ustaz merawat seorang pesakit perempuan, pesakit regular lah. Pesakit perempuan ni memang dah selalulah berjumpa dengan ustaz, cuma tidak diizinkan Allah untuk sembuh. Jadi ustaz pun merawat, ustaz bacalah ayat kan, ustaz baca ayat-ayat ruqyah. Semasa ustaz membaca ayat ruqyah, tiba-tiba jin dalam badan syaitan dalam badan perempuan ni, dia bersuara. Dia terus bersuara, dia terus kata apa, korang tahu tak? Dia orang kata, kau menakut, kau pengecut. Ustaz dengan terdiam sekejap, dengan tak bagi salamnya, kau cakap aku penakut, pengecut. Ustaz cakap macam tu. Apa yang penakut pengecutnya? Aku tak takut, aku tak pengecut, aku hanya takutkan Allah. Jawab ustaz. Syaitan dalam badan perempuan tu
dia bercakap, dia menjawab, kau bolehlah, kau bolehlah, kau bolehlah, kau ada pembantu kiri kanan, aku berseorangan. Kalau betul kau tak takut, kalau betul kau tak pengecut, jom kita jumpa one by one. Jadi ustaz mendengar kata-kata syaitan dalam badan pembantu, ustaz pun terdiam dan terfikir, dan tanpa fikir panjang dia setuju. Okey, boleh. Kat mana, pukul berapa, dan hari apa. Jadi jin dalam badan syaitan tu dia pun nak set time, bila, pukul berapa, dia set time. Jadi sebelum dia set time tu, ustaz minta pembantu dia keluar lah kan, untuk menjadi satu rahsia. Kejap lagi kan kalau pembantu dia dengar lagi, dia follow pula kan. Jadi jin dalam badan syaitan, jin dalam badan syaitan ni, ya Allah, jin dalam badan perempuan ni dia pun set dekat kubur. Kubur tu di Selangor, aku tak ingat dekat mana secara spesifiknya. Pada pukul 12.30 malam hari Khamis malam Jumaat, ustaz bersetuju. Jadi berlakunya lah deal antara jin syaitan dalam badan perempuan ni dengan ustaz untuk berjumpa one by one di kubur hari Khamis malam Jumaat pukul 12.30 malam. Beberapa hari sudah berlalu, jadi tibalah masa hari perjanjian, hari Khamis malam Jumaat. Pada awalnya ustaz dia macam tergerak hatilah nak ajak kawan-kawan dia ke, pembantu dia ke, penolong dia ke, siapa-siapalah untuk teman. Tapi dia teringat akan janji dia. Janji mesti ditepati kan. Lepas tu kata-kata dia, aku takutkan Allah. Dia mestilah, orang kata, buktikan adakah kata-kata dia itu benar. Terbatallah dia punya hasrat untuk meminta peneman. Jadi ustaz ni dia memang bagus. Janji pukul 12.30. Janji pukul 12.30 malam. Tapi 11.30 dia dah get ready keluar, masuk dalam kereta. Tak silap aku, kubur dan rumah ustaz ni jarak dia dalam 10 minit. Jadi ustaz ni keluar 11.30, sampai dalam 11.45 di kubur. Ustaz ni macam awal. Dia ustaz ni jenis dia memang dia suka awal. Buat perjanjian apa, dia memang awal. Dan dia pantang orang kalau orang lambat. Sebab masa itu kan emas. Okey, wal as, ada masa, sesungguhnya masa itu dalam kerugian. Okey. Jadi sampai di kubur, ustaz parking kereta dan keluar kereta. Kawasan kubur tu memang gelap lah. Cuma adanya lampu jalan yang menerangi. Itu pun lampu jalan menerangi pun sebatang je, tak berapa nak terang lah sebenarnya. Ustaz keluar kereta, pandang kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Awal lagi 11.45, tak ada apa lagi. Jadi ustaz pun confirm kan, ya ini tempat dia. Masuk di kawasan kubur 11.50 macam tu. Masuk di kawasan kubur. Kebetulan di kawasan kubur tu ada kerusi. Dia macam pondok tau, bukan pondok orang rehat-rehat, macam ada kursi lah untuk orang duduk kan. Ustaz duduk di situ menunggu 10 minit untuk tepat pukul 12 malam. Ustaz tunggu sambil memandang kiri, kanan, atas, belakang, bawah taklah. Pandang. Hanya nampak lampu jalan, pokok-pokok, batu nisan. Ustaz tunggu. Angin pun tak ada. Nasib baik tak panas malam. Jam sudah menunjuk pukul 12.30 malam. Ustaz tunggu dalam keadaan berdebar-debar jugalah sebenarnya. Jelah, mana ada orang, mungkin adalah, tak ramai kot orang yang buat deal berjanji. Sorry guys, sorry gang, sorry semua. Bini aku panggil. Okey, kita sambung. Mana ada orang berjanji nak berjumpa dengan jin one by one dengan syaitan kan? Kalau ada pun boleh kira lah dalam dunia ni. Kalau ada pun mungkin ahli sihir lah. Tapi ustaz ni bukan ahli sihir. Dia berjumpa cuma untuk membuktikan yang dia tak takut. Dan benda ni menjadi pengalaman dalam hidup dia lah. Okey, pukul 12.30 malam. Tunggu. Tak ada apa.
kiri kanan, depan belakang, atas bawah, semua ustaz tengok. Tak ada apa yang orang kata yang berubah. Macam tu ke? Tunggu lagi 12 suku, pandang kiri kanan atas bawah, pandangan kereta kot. Dia tunggu dalam kereta kan, tak ada apa. 12 ustaz pun dia macam, betul ke tempat aku ni, betul ke waktu ni, cek betul, memang betul. Tu tengok depan belakang atas bawah semua kan. Dah 20 minit ni ustaz tunggu sampai 12.30. Sampai 12.30 ustaz kata, kalau tak ada juga 12.30 ni aku pergilah. Janji dah buat, ustaz dah tanda janji. Ya, memang 12.30 tu memang tak ada apa. Jadi ustaz pun sekali lagi dia memandang keliling dengan betul, bukanlah dengan penuh kekusyukan, dengan penuh perhatian. Dipandang kiri kanan atas bawah depan belakang. Ya, memang tak ada apa yang mencurigakan. Bunyi tak ada, bunyi cekerik je, suara tak ada, pergerakan pun tak ada. Jadi ustaz mengambil keputusan untuk pulang ke rumah. Dan alhamdulillah dia pulang ke rumah dengan selamat, dapat tidur. Tapi hatinya tak puas lah sebab tak dapat jumpa one by one kan. Tapi yang penting janji telah ditepati. Alright, lepas tu apa yang berlaku? Okey, beberapa hari kemudian ustaz bertemu lagi dengan pesakit perempuan, yang di mana syaitan dalam badan perempuan tu dia membuat deal dengan ustaz. Okey, ustaz berjumpa, merawat. Syaitan dalam badan tu pun berkata, kau mungkir janji. Baik ustaz. Sebelum ustaz tu cakap dia mungkir janji, syaitan tu lagi pantas. Dia cakap kau mungkir janji. Lepas tu ustaz bercakap kau yang mungkir janji. Syaitan dalam badan tu, dalam badan perempuan tu cakap, kau yang mungkir janji, aku dah datang. Lepas tu ustaz pun cakap, aku dah datang, mana kau? Lepas tu syaitan tu dia jawab, aku dah datang, tapi kau mungkin janji kau bawa kawan, aku nak jumpa one by one. Ustaz pelik, aku bawa kawan? Mana ada, aku datang seorang. Syaitan tu jawab apa? Kau ada bawa kawan 2 orang, kiri dan kanan. Kawan kau tu lebih besar daripada kau. Aku tak berani datang dekat dengan kau, sebab tu aku pulang. Lepas tu ustaz tu pun dia macam, kiri kanan lagi besar. Dia pun macam pelik juga. Lepas tu dah lama-lama baru dia dapat tangkap. Oh, okey. Dia hanya tersenyum lebar saja. Sampai situ sebenarnya cerita dia. Jadi harap korang faham lah siapa kawan ustaz tu. Aku pun faham sebenarnya. Okey, harap korang faham siapa yang kawan ustaz yang meneman ustaz tu, sehingga kan jin syaitan yang nak buat deal tu dia takut nak berhampiri ustaz. Aku rasa korang faham kot. Okey, jadi apa pengajaran yang kita dapat dalam cerita ni? Pertama, janji mesti ditepati, janji mesti ditepati asalkan janji itu menepati syarak, tak melanggar syarak. Kedua, kita janganlah kita mestilah sentiasa, jangan pula, itulah aku pun dah lama tak bercakap, sorry lah, banyak perkataan tersilap. Okey, kedua, kita mestilah sentiasa berzikir, mengamalkan doa. Sebab aku percaya semasa ustaz tu dia berjumpa dengan, semasa dia menunggu untuk berjumpa dengan jin syaitan tu kan, mesti dia membaca ada ayat-ayat something, ruqyah, zikir-zikir something yang dia amalkan sehingga menarik kawannya untuk teman. Faham kan maksud aku? Dan ketiganya, kita tak bersorangan, kita ada malaikat dan ada Allah bersama kita. Jadi janganlah kita takut. Nak takut tu boleh, tapi kontrol dan kena yakin bahawa kita tak bersorangan. Sampai situ sajalah cerita aku. Aku harapkan korang terhibur dengan cerita aku ini. Dan kalau korang ada pengalaman yang menarik untuk dikongsikan dan untuk aku ceritakan kepada orang ramai, korang bolehlah share di ruangan komen ataupun DM di Instagram aku. Link ada di description. Terima kasih tengok sampai habis.
Maaf atas segala perkataan yang tersalah, tersasul. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.